Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa unta. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, adakah unta ini saya tinggalkan dan saya bertawakal?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ikatlah dan bertawakal." Menurut Ibrahim bin Al-Khawwas, barang siapa yang tawakalnya benar terhadap dirinya sendiri, maka tawakalnya juga benar terhadap orang lain. Bishr Al-Hafi mengatakan, salah seorang ulama, Bishr bin Hafi mengatakan, salah seorang dari kamu mengatakan, bukan ulama, salah seorang dari kamu mengatakan, saya bertawakal pada Allah, sedangkan dia berbohong kepadanya. Seandainya dia bertawakal pada Allah, pasti dia redha dan rela terhadap apa yang dikerjakan, yang dikehendaki, yang ditakdirkan oleh Allah. Yahya bin Mu'az pernah ditanya, bila seorang lelaki dianggap bertawakal? Bila seseorang itu dianggap bertawakal? Maka jawabnya, bila dia rela kepada Allah Ta'ala sebagai pengganti. Ibrahim Al-Khawwas mengatakan, suatu hari saya berjalan di daerah padang pasir. Tiba-tiba ada suara memanggilku. Saya menoleh ke belakang, ternyata ada orang Arab dusun, Arab Badui, sedang berjalan sambil berkata, "Wahai Ibrahim, tawakal itu ada di hadapan kami. Ini ada bersama kami. Oleh kerana itu tinggallah bersama kami sehingga tawakalmu menjadi benar. Apakah engkau tidak tahu bahawa engkau sangat berharap ingin memasuki kota yang terdapat berbagai makanan dan menghantarmu pada permukiman? Potonglah harapan untuk tinggal di kota itu dan bertawakallah." Al-Imam Ibn Atha pernah ditanya tentang hakikat tawakal. Dia menjawab, keraguan-keraguan tidak akan muncul dalam dirimu yang menyebabkan engkau sangat susah. Oleh kerana itu engkau selalu memperoleh hakikat ketenangan menuju pada kebenaran yang engkau tempuh. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, bicara kita masih lagi tentang tawakal. Kita tahu tawakal merupakan amalan hati, penyerahan kepada Allah Ta'ala dan semua perkara, sama ada dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Para ulama membahagikan tawakal kepada dua. Yang pertama, tawakal urusan dunia, yang berkait dengan rezeki, yang berkait dengan kebaikan yang kita inginkan, kejahatan yang ingin kita tolak, dan semua urusan kehidupan dunia kita. Yang kedua ialah tawakal berkait urusan akhirat. Bila mana kita solat, bila mana kita puasa, bila mana kita beribadat, kita umrah, kita haji, kita serahkan pada Allah. Kita buat apa yang Allah perintah dan kita serahkan pada Allah pahala balasannya, penerimaannya. Kita tidak melihat pada kekuatan kita, maka apa yang kita buat, ibadat kita, kerana Allah menyenangkan, memudahkan kita untuk solat, untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk menuntut ilmu, untuk pergi umrah, pergi haji, untuk buat baik. Semuanya ini datang daripada Allah, bukan daripada kekuatan diri kita, kebijaksanaan kita, kepandaian kita, bukannya daripada luhuran kita, keturunan kita, tapi ia daripada taufik daripada Allah. Kerana itu syiar orang beriman sebagaimana Allah rakamkan dalam surah Hud ayat 88. "Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Tidaklah kekuatan yang aku peroleh ini melainkan dari Allah. Hanya pada Allah aku berserah diri dan hanya pada Allah aku kembali. Yang kita duk tengok hari ni, kita boleh duduk dalam majlis ilmu, kita boleh duduk mengaji Quran, kita boleh bangun mendirikan solat. Ini semua taufik dari Allah, kurniaan dari Allah, kekuatan dari Allah. Maka dalam urusan akhirat juga kita bertawakal.
Kita tak tahu esok lusa bagaimana kekuatan kita dalam buat ibadah. Hari ni ialah muda. Kita 30-an, 40-an. Hari ni Allah lapangkan rezeki. Boleh pergi umrah, boleh pergi haji. Untuk esok lusa kita tak tahu. Maka kita tawakal pada Allah. Bukan apa yang kita lalui hari ini juga, kerana tawakal kita pada Allah. Kita tak kata sebab kita kaya, kita kuat, kita gagah, melainkan daripada Allah. Kullum min indillah. Katakan semua ini daripada Allah SWT. Maka tawakal ini merupakan suatu pergantungan keyakinan kita kepada Allah SWT, bahawa apa pun yang berlaku dengan takdirnya, dengan keinginannya, dengan kekuasaannya, dan apa yang kita lalui dalam semua takdir Allah itu ialah redha, rela, dan melakukannya mengikut acuan yang Allah perintah. Kita redha dengan penyakit yang kena pada kita. Kita berusaha berdasarkan acuan yang Allah suruh. Doanya, sekalian perkara. Itu kata para ulama, bagaimana kita memahami konsep tawakal secara asas. Yang pertama ialah kita hanya menyerahkan urusan kita pada Allah, bukan pada yang lain. Apapun pergantungan kita kepada Allah, bukan pada makhluk tu, bukan pada makhluk ni. Sebagaimana Allah ajar kita dalam surah Hud ayat 1, 2, 3. Kata Allah Ta'ala, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan bagi Allah segala pengetahuan langit dan bumi, dan kepadanya dikembalikan segala urusan. Maka hendaklah engkau menyembahnya dan bertawakal padanya. Tidaklah Allah lupa dengan apa yang mereka lakukan. Maka Allah ajar kita, tawakal kita cuma pada Allah, bukan pada orang tu, bukan pada orang ni. Ini asas pertama. Asas kedua ialah i'tiqad bahawa yang berkuasa itu cuma Allah. Dalam melaksanakan sesuatu kehendak hamba, dalam menyempurnakan sesuatu keinginan seorang hamba, semuanya itu berlaku di dunia ini dengan takbir Allah dan kehendak Allah. Tentang kita i'tiqad, yang berkuasa itu Allah. Tadi kita sebut tawakal kita cuma pada Allah, serah pada Allah. Yang kedua, kita meyakini yang berkuasa cuma Allah, yang mentadbir itu cuma Allah, yang memberi rezeki itu cuma Allah, yang melepaskan dalam kesulitan cuma Allah, yang melaksanakan segala hajat dunia kita, hajat akhirat kita cuma Allah. Tak ada yang lain. Yang kuasa itu Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, mengajar orang beriman, wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim ayat ke-12. Bagaimana mungkin kita tidak menyerahkan urusan pada Allah, sedangkan Allah lah yang tunjuk segala jalan-jalannya, dan kita akan bersabar dengan apa pun yang menimpa kita. Apa pun menimpa kita, sabar, dan hanya kepada Allah berserah segala orang yang bertawakal. Jadi kita tahu yang berlaku hari ni, esok lusa tulak tubing. Yang memberi rezeki pada kita hari ni, bukan semalam, bukan datang, yang berkuasanya Allah, bukannya negara, bukannya pemimpin. Walau ada pemimpin mendabik dada dengan berkata, akulah yang beri rezeki pada kamu. Ni sungai Nil mengalir di bawah kaki aku bagi. Kalau aku tak bagi, lapar kamu. Kalau hari ni kita kata, akulah bagi gaji kamu, aku tak bagi gaji, mati kamu. Fir'aun kata, ni sungai Nil bawah tapak kaki aku, yang ni aku menguasai sumber-sumber kesuburan, semua kekayaan daripada aku. Kalau aku tak bagi, kamu susah. Tentang kita tawakal pada Allah. Yang berkuasa bagi rezeki itu bukan orang. Biarlah dipegang kuasa yang mutlak, yang kuasa yang ditaktur sekalipun, seperti Firaun. Sementara yang pegang kuasa itu 4 tahun, 5 tahun, yang akan bergilir-gilir ni. Bila
mereka mengatakan bahawa mereka lain berkuasa untuk itu dan ini, kita kata kita bertawakal pada Allah. Allah yang berrezeki kepada kita. Allah yang menentukan segala-galanya. Bukan fulan bin fulan, bukan orang tu orang ni. Maka ini konsep asas kepada makna tawakal. I'tiqad. Yang berkuasa cuma Allah. Ada manusia mungkin mengancam untuk menyekat rezeki kita, mungkin mengugut untuk memberi mudarat kepada kita, tapi kita yakin berkuasa itu cuma Allah. Manusia boleh cakap ikut mulut sedap dia, hakikat yang berkuasa cuma Allah. Dan yang ketiga asasnya ialah kita yakin Allah pasti beri apa yang kita nak. Itu orang yang bertawakal. Tadi kita sebut yakin bahawa Allah yang berkuasa. Yang ni pula yang ketiga, proses ketiga dalam membina kekuatan tawakal, bahawa Allah akan beri apa yang kita nak tadi dengan kekuatan tawakal kita. Sebab Allah perintah kita wasangka baik padanya. Ana inda zanni abdi bi. Ana inda zanni abdi bi. Aku berada pada wasangka seorang hamba padaku. In zanna khairan fa khair, wa in zanna syarran fa syarr. Kalau dia sangka yang baik-baik, dia dapat baik. Tapi kalau dia sangka buruk, maka buruklah dia dapat. Maka kita orang beriman, dalam membina makna tawakal, kita yakin apa yang kita nak, dek tawakal, dek benar tawakal kita pada Allah, Allah pasti akan beri. Tunjuk jalan pada kita, mudahkannya, dan beri apa yang terbaik untuk dunia, yang bermanfaat untuk dunia kita, yang lebih besar pahala untuk akhirat kita. Maka Allah yang bagi. Kita tuan-tuan nak buat ibadat ikut cara kita. Mungkin bila kita buat ibadat cara kita, Allah tolak atau pahala sikit. Kita serahkan, kita bergantung pada Allah dalam ibadat kita. Maka di situ Allah beri pahala yang lebih besar, lebih banyak. Sebab itu kita doa pada Allah, biar Allah tunjuk apa kebaikan yang perlu kita buat. Dan bila kita masuk fasa umur tertentu, doa pada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku kebaikan yang aku perlu buat dengan umur macam ni, yang cuma tinggal cahaya-cahaya senja yang menunggu untuk tenggelam. Ada lagi sedikit cahaya senja kita. Mohon pada Allah moga cahaya senja ini beri manfaat pada kita. Kesudahan yang baik. Saya umur 50, saya umur 60, saya umur 70. Kadang-kadang kita meraba-raba apa? Finishing terbaik, ending terbaik, khitam terbaik. Kesudahan baik macam mana? Apakah saya buat macam biasa saya buat? Maka di sinilah perlunya tawakal yang benar kita pada Allah. Biar Allah tunjuk kepada kita jalan apa yang kita lalui sekarang. Kita nak tunjuk, kita nak Allah Ta'ala tunjuk jalan macam mana. Mungkin dulu kita jenis ibadat part time, sikit-sikit. Sekarang saya katakan kita masuk umur dengan berubang kepala, dengan lemah anggota badan kita, dengan banyaknya angka usia kita, tua kita, dengan sedikit lagi cahaya senja yang kita punyai. Sikit lagi umur kita tak banyak dah. Dah bayar-bayar kita ni mati belaka dah. Yang bayar-bayar kita dah tak ada belaka dah. Dan kita cuma dengar berita orang bayar-bayar kita cuma kematian. Jangan-jangan kita dengar umur bayar kita ni kahwin. Jangan-jangan. Yang kita dengar mati, masuk uap, sakit, mati. Itu je kita dengar. Tak ada banyak kita dengar. Dengar umur je. Maka doa pada Allah, minta pada Allah, istikharah pada Allah. Apakah kebaikan yang paling aslah untuk kita buat? Jangan pakai tembak je kebaikan. Yang kita nampak ni tengah-tengah tu, pondok lah pondok. Mondok fikir dia. Tentang itu mungkin bukan jalan terbaik pada usia tua kita. Mungkin. Saya tak sebut secara mutlak. Mungkin. Yang kita maksudkan, minta dengan Allah. Barangkali pada usia yang tak berapa hari ni, paling baik ialah kita gunakan segala kekayaan kita untuk manfaat umat. Barangkali pencen kita, duit KDSP kita, duit itu, duit ini, simpanan kita untuk manfaat umat. Barangkali juga usia yang seumpama ini untuk kita menasihati umat. Barangkali juga pada usia yang seumpama ini untuk kita membantu semua kebaikan-kebaikan umat ini. Barangkali juga untuk umur dan usia seumpama ini
untuk kita banyakkan beruzlah, berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali kita tak tahu, kita minta petunjuk daripada Allah Taala. Yang keempat, asas dalam membina tawakal. Yang pertama tadi kita katakan kita cuma tawakal pada Allah. Yang kedua, kita i'tikad yang berkuasa cuma Allah. Yang ketiga, kita yakin apa yang kita nak kita akan dapat. Ini orang tawakal. Sebab Allah kata apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang benar tawakal pada Allah, Allah akan cukupkan keperluannya. Hasbuh, Allah bagi. Kata Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaihi, Allah beri apa yang paling manfaat untuk dunianya, paling manfaat, dan apa yang paling baik untuk akhirat. Yang keempat ialah tidak pernah berputus asa. Adam al-ya'si wal qunut allati yatawajjahu al-'abdu bihi ila Allah, allati yatawajjahu bihi al-'abdu ila Allah atau ila rabbih. Kita tak pernah putus asa. Tak tahu apa maksud putus asa. Kita kalau putus asa ni ada dua jenis. Ada putus asa yang dipuji oleh Allah, ada putus asa dikeji. Kita kalau putus asa dengan makhluk itu bagus. Putus asa dengan makhluk, kita tahu ni semua tak tolong kita. Tapi putus asa dengan Allah, maka ini keji. Kerana yang berputus asa dari Allah cuma orang kafir, sebab dia tak kenal Tuhan. Orang beriman kita tahu kita ada Allah, maka kita tak boleh putus asa. Walau sekalian makhluk mengangkat tangan daripada kita, melarikan diri daripada kita, menyepi daripada kita, mengancam kita, kita tak pernah putus asa sebab kita ada Allah. Dia tawakal sebenarnya, dia tak pernah putus asa tentang urusan rezekinya, tentang urusan dunianya, tentang urusan akhiratnya. Walaupun datang bertalu-talu manusia berkata, kamu ahli neraka, kamu ahli yang dimurkai oleh Allah, kamu sekian-sekian, kerana kita tak putus asa melihat rahmat Allah yang luas. Walaupun orang kata kita najis di dunia ini, haram di dunia ini, itu kata mereka. Dunia ini milik Allah. Yang kata kamu haram pijak dunia ini, kamu adalah sampah atas dunia ini, itu kata-kata makhluk tak jadikan kita melihat diri kita tak berguna, kerana kita melihat keluasan rahmat. Dia nak kata apa, katalah. Kita melihat rahmat Allah. Di situlah benarnya tawakal kita pada Allah. Ini 4 asas. Sebelum kita bicara apa yang disebut oleh para ulama di sini, saya sebut 2 asas yang basic. Ini asas basic. Asas basic, tawakalnya cuma pada Allah, meyakini yang berkuasa cuma Allah, meyakini Allah akan beri apa yang kita nak, dan jangan pernah putus asa. Ada 4 ni, berarti kita berada pada lorong yang benar, tawakal. Kita sekarang berada pada lebuh air tawakal, yang akan menyampaikan kita pada destinasi. Jangan straight je. Tak payah lagi tengok kiri kanan susu, kiri susu kanan tak ada susu. Straight. Untuk tour seterusnya. Tak sesat lagi kita. Straight. Ini lebuh raya tawakal. Menyampaikan kita pada destinasi yang paling bahagia, yang paling mulia, yang paling rehat. Paling rehat sekali, paling tenang sekali, paling kuat sekali. Maka tak ada yang kita perlu bimbangkan. Baik, kita lihat apa lagi bicara ulama tentang makna tawakal. Maka kata Sahab bin Abdul Tustani, orang yang bertawakal itu ada 3 alamat. Alamat pertama ialah dia tak akan meminta-minta dengan manusia. Maksud meminta-minta dengan manusia dengan pergantungan hatinya. Ada pun minta secara zahir, itu satu bentuk usaha yang dibenarkan. Kita minta, anak minta duit dengan ayah dia, isteri minta duit dengan suami dia, itu pada kerangka yang dibenarkan. Sebab isteri itu kan nafkah. Awak dah tengah ke kuliah tadi, jangan meminta-minta, awak tak tawakal. Sebab nak pula suami tak payah bagi nafkah. Sebab apa? Tak boleh minta, diam gitu. Bukan, itu bukan kerangka yang kita fahami. Sebab meminta yang kita maksudkan pada benda yang bukan keizinan syarak untuk kita. Satu. Yang kedua, meminta dengan maksud hati kita bergantung pada apa yang kita minta. Hati kita dengan Allah. Tentang minta dengan siapa pun, hati kita dengan Allah. Sebab itu bila kata sahab, maksud tawakal, jangan meminta dengan apa yang saya sebut tadi.
yang meminta. Tapi kalau kita minta hak kita, ia tidak memberi maksud kita tak tawakal. Itu memang hak kita. Kita patut dibayar gaji, tiba tak bayar, kita minta hak kita. Kita patut mendapat benda ni, maka kita akan minta. Maksud di sini ialah jangan meminta pada benda yang kamu tak boleh minta. Kita orang gagah boleh kerja buat, tiba-tiba nak minta orang, tak boleh. Nak jadikan kerjaya minta sedekah, tak boleh. Kita tak dibenarkan. Dan yang kedua yang kita tak dibenarkan, meminta dengan hati kita bergantung pada orang. Kalau dia tak beri kat saya, susahlah saya. Itu tak boleh. Orang tawakal tidak pernah bergantung pada orang. Yang kedua, dia tidak menolak. Wala yarud. Apa maksud menolak? Sebab kalau tiba-tiba rezeki itu datang pada kita, kita tak tolak. Sebab ini rizqun saqahallahu ilaih. Rezeki yang Allah hantar pada kita. Sebab itu bila Umar Al-Khattab, Nabi SAW beri dia sesuatu, kata Umar, ya Rasulullah, berikan orang yang lebih fakir padaku. Nabi dia jangan macam tu. Kalau kamu diberi sesuatu dan kadang kamu tak pernah bercita-cita nak, maka ambil. Itu rezeki Allah bagi. Dan itu jiwa orang tawakal. Supaya dia tak akan putus asa dengan rahmat Allah yang luas. Dan kadang-kadang kita tak minta, tak bunyi mulut orang bagi. Allah jadikan, Allah ilhamkan pada mana-mana hamba. Beri, ambil nasi biryani kat kita. Ya, saja nak beri hari-hari Jumaat. Kita tak minta apa. Ni ambil ni bodoh yang. Ni ambil ni orang bagi duit ni. Tuan-tuan, kalau orang bertawakal dia ambil, kerana itu rezeki Allah bagi. Dia tak nak tolak. Sebab tolak itu jiwa sombong. Kita tuan-tuan, walaupun kita kaya, tiba orang bagi kita duit, saya dah kaya tak nak, itu sombong. Kadang-kadang Allah uji kita. Kita yang ada duit ni, diuji dengan orang bawah kita beri pada kita. Tiba-tiba kita marah, itu tanda kita sombong. Tak apa, kita duduk, dia belanja kita makan, dah tak apa, ambil, dah belanja. Dah belanja. Melainkan kita ni tolakkan simpati kat dia. Saya terima tapi kesian pula dia. Banyak ni 1,200 bil bayar. Misalnya. Kita pun tengok bil terkejut, contohlah. Kita ada kaitan mana-mana cerita. Contoh. Naik sekian 1,300 bil. Dia bayar. Ini gaji dia sebulan 1,000. Bayar. Bukan kita sombong untuk terima dia bayar. Tapi takut ia bebanan. Yang kita maksudkan ialah orang jiwa sombong. Salah seorang guru kami yang dia kaya, orang ini kaya jutawan. Ada orang salang dia bagi dia duit RM2. Dia ambil. Dia ambil duit. Bukan maksud dia tak cukup dengan rezeki, tapi ini melatih dirinya untuk tidak sombong. Kadang-kadang orang bagi kita RM1 dulu, ni ada orang dia nak beri juga RM1, RM2. Bosen 2%, ambil. Itu tanda tawakal. Dan itu tanda tawakal. Kita terima apa pun yang Allah bagi. Ini Nabi Allah Ayub. Allah beri dia kekayaan macam-macam. Satu hari ketika mana dia mandi, tiba-tiba jatuh di hadapannya belalang emas. Dia pun ambil. Maka Allah berfirman kepada dia, wahai Ayub, bukankah aku dah berikan segala-galanya pada kamu? Ambil lagi. Dah banyak dah. Lalu kata Nabi Ayub, ya Allah, siapa yang cukup dengan kurniaan? Ini kurniaan. Kalau mendapat kurniaan Allah, tak boleh kita rasa cukup. Kita sentiasa nak kekurniaan dari Allah. Sebab itu tanda kemuliaan kita di sisi Allah. Lepas itu Nabi Allah Yaqub tengah mandi pun jatuh tu dia ambil. Walaupun dia dah punya kekayaannya. Kisah Nabi Allah Ayub AS. Jadi kita kadang-kadang memang dah kaya. Tiba orang bagi juga RM1, ambil lah. Kita tak tahu rezeki tu berkat je kat mana. Jangan duduk sombong. Jangan. Tengah-tengah macam ni orang bagi kita beras juga. Tengok ni macam Haji ni pun tak mampu beli beras ni. Nampak tak makan beras. Kawan tu dah ayuk tak makan nasi. Tengok tak ada duit. Sebab nampak tak pernah makan nasi ni. Kita tak ada duit ni beli beras. Kita pun bagi dia 10 kilo beras. Walau dia ni kaya misalnya. Itu cuma rutin diet, dia memang tak makan nasi. Berapa bagi? Ambil. Tanda tawakal. Dan tanda tawakal. Sebab itu kata sahal, orang tawakal itu la yas'al wa la yarud wa la yahbis. Dia tak minta, dia tak tolak,
Wala yahbis, dia tak kedekut, dia tak tahan. Di sini terjemah tidak makan. Kalau terjemah tu kurang tepat. Di asal bahasa Arab ialah la yas'al wala yarud wala yahbis. Yahbisu daripada habasa yahbisu. Dia tak tahan rezeki dia mengalir ke orang lain. Sebab rezeki ni kalau nak jadi indah, biar dia mengalir sampai ke orang lain. Kalau kita tahan kat kita, dia jadi lopak yang busuk, air yang busuk. Rezeki ni biar dia mengalir. Bila mengalir, air tu jernih. Rezeki ni tuan-tuan kalau mengalir sampai semua orang boleh tumpang, ini rezeki yang jernih, yang baik. Tuan-tuan suka mana tuan-tuan suka? Air yang mengalir atau air yang bertakung? Air bertakung confirm yang Aidis, walaupun jernih. Saatnya bertakung tapi jernih. Kita kalau baca nama Aidis ni, dia suka air jernih. Dia tak suka air keruh. Air jernih suka. Dia bertelur dekat air jernih. Kita sangka air yang bertakung ni bagus, dia pun jernih. Tak, itu nama Aidis kat dalam tu. Jadi kalau rezeki kita ni tak bergerak, dia bertakung, lama-lama busuk, biar dia mengalir, biarkan dia mengalir. Kalau kita biarkan rezeki mengalir, jernih rezeki kita, dan dia jadi makin banyak. Tapi kita tak faham sunnatullah dalam bab rezeki. Orang macam kita kena pula ada pencen, rasa duit banyak tu lah tak tambah-tambah. Dulu masa kerja rasa tak dapat buat overtime, tambahlah. Boleh juga jual ke partner-partner kita, rakan sejawat kerja nasi lemak. So bini buat nasi lemak lebih sikit, kita pun nega. Sekarang dah pencen, tak nampak sumber tu macam mana bertambah. Otak kita ni nampak duit si pencen tu lah ada 30,000, 30,000. Tak nampak dah. Sekarang rakan partner kita pula geng-geng kuliah yang makan nasi free mereka dulu. Mana nak jual? Makan free. Rasa macam tak ada sumber ni, tak boleh hidup. Kata ini wasangka buruk kita pada Allah. Kadang kita duk fikir cuma rezeki pencen itu tak bergerak-gerak, maka ini buruk sangka pada Allah. Kata orang kerja yang tak ada pencen tu agak-agak macam mana dia pencen? Tetap rezeki dia jalan. Ni orang asli dah hutang tu, pencen tak ada, KDSP tak ada, sok-sok tak ada, jalan macam biasa. Kita dah kata Allah akan bagi rezeki lagi mana kita bernyawa. Dah sampai waktu nak mati, tak ada rezeki kita, habislah rezeki kita. Walaupun kita kaya macam mana pun, tak masuk lagi makanan mulut kita, tak masuk lagi air kat leher kita, kat tengkok kita, tak boleh masuk lah. Sebab rezeki dah habis. Yang penting rezeki kita cari dengan baik. Jadi orang yang benar-benar tawakal pada Allah, dia tak akan tahan rezeki dia, tak akan tahan. Jadi yang sekarang ini budaya bahaya, budaya bergantung pada wang pencen, wang KDSP, dan menyangka seolah tak akan tambah. Ruang mana lagi rezeki nak datang? Tentu kenapa fikir macam bagaimana fikir orang tak ada Tuhan? Rezeki ni dia akan datang pada semua orang. Kalau tuan-tuan tak kerja, apakah maksud rezeki tu dah tertutup pintunya? Pintu lain banyak lagi, banyak pintu lain dia datang dengan pelbagai. Dan kalau tuan-tuan rasa bahawa dengan menahan duit tak bocor, kita silap. Kadang-kadang kita tahan rezeki kita supaya tak mengalir ke orang lain, tiba-tiba berlaku bocor besar ke bawah tu, habis licin tanpa kita sedar. Duk nunggu-nunggu nak guna duit yang kita simpan, punya dah bocor. Sakit sini, sakit sana, habis duit duk bayar ubat, bocor. Pencen yang ada 400,000, 500,000 duk bayar jantung, habis kita. Bila kita memilih untuk menahan rezeki, tuan-tuan rezeki jangan tahan, biarkan dia mengalir mengikut aturan Tuhan, maka dia akan jadi jernih. Jangan mana takut rezeki seperti kita nampak tak akan bertambah. Dia akan bertambah insya-Allah. Dia akan bergerak sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki pada setiap hamba. Kita cuma jalan bertanggungjawab. Sampai tempoh zakat, kita zakat. Sampai waktu sedekah, kena sedekah. Sampai waktu kita kena infak, kita infak. Semuanya berjalan macam biasa untuk kita cari pahala sampailah kita bertemu dengan Tuhan. Ini 3 asas makna tawakal. Abu Yazid Al-Bistami ditanya, tawakal tu apa benda? Kata Abu Yazid, kamu pula yang anggap tawakal tu apa? Kata
Yang tukang bertanya ini, iaitu Ad-Dubaili, di sisi kami tawakal ni, kalau kiri kanan tu ada binatang berbisa, ada ular, ada kalajengking, kiri kanan, kami tak bergerak, kami serah pada Allah. Dia tak akan mengubah keyakinan kami, tak akan memberi mudarat sesuatu mereka dengan izin Allah. Tak boleh. Tetapi kita cakap sekarang, tak akan beri mudarat mereka apa yang diizinkan oleh Allah. Itu belum terserempak dengan harimau tu. Belum terserempak tu, Ustaz. Kita yakin tak ada beri mudarat mereka Allah. Baik, itu kita ada ilmu. Tapi sir, rahsia ilmu itu belum terbukti. Waktu depan kita tiba-tiba betul-betul ada harimau. Leleh hari liur ni harimau tengok kita. Macam mana waktu tu? Wahai Pak Harimau, janganlah makan aku. Dah minta tawakal dengan Pak Harimau pula. Kalau betul sebagaimana apa yang berlaku pada Silal bin Ashim atau Asyam, tengah sembahyang, datang singa. Silal berkata pada singa, hei singa, kalau malam ni aku memang rezeki kamu, silakan. Kalau bukan rezeki kamu, pergi main jauh-jauh, aku nak solat. Kata ini keyakinan dan rahsia panggil sir. Sir ni, orang sufi suka menyebut perkataan sir. Tidak berubah rahsianya dengan Allah. Tetapi kita cakap ni zahir, yang rahsia dalam. Rahsia ini terbukti waktu keadaan. Umpama kita cerita anak jantan lah, anak lelaki. Anak lelaki ni itu zahir. Anak lelaki sebenar waktu kejadian. Ramai wanita melahirkan anak lelaki, tetapi kejadianlah, peristiwalah yang melahirkan anak lelaki sebenar. Ayat tu maksudnya, ibu-ibu memang dilahirkan anak lelaki, dah sekian lelaki. Itu lelaki jantina, bukan lelaki berani. Tapi bila berlaku satu kejadian yang memerlukan keberanian, waktu tu kita kena anak lelaki. Waktu tu baru kita tahu ini anak lelaki rupanya, berani. Tapi berlaku kejadian, takut. Oh, kita tahu rupanya pondang ni, nakut. Diceritakan di satu tempat di mana kaum lelaki diminta berperang mempertahankan agama dan tanah air. Lalu musuh kepung satu kampung. Ini cerita betul beliau. Dia kepung satu kampung. Lalu kata tentera yang kepung, ada tak kaum lelaki di sini? Dia kata tak ada. Yang tinggal cuma perempuan. Cik punya cik ada seorang lelaki bersembunyi. Bila perang cari lelaki lah. Perempuan tak pergi nak bunuh lelaki. Ni apa ni? Kamu bohong. Kami tak bohong, kata perempuan. Ini bukan lelaki. Lelaki lah yang berjuang. Ini pondan ni. Lelaki lah yang berjuang. Itu yang disebut oleh para cerdik pandai. Ramai ibu yang melahirkan anak lelaki, tetapi hanya kejadian sebenar melahirkan anak lelaki. Kita nak tengok anak lelaki sebenar, atau bahasa Melayu kita sebut anak jantan. Anak jantan ni bukan makna binatang. Maksudnya orang berani. Kita kan guna ayat, saya ni anak jantan. Kita ni binatang mana pula orang ni anak jantan ni? Maksudnya saya orang berani. Saya tak akan fikir benda lain. Saya fikir tentang hak. Kita mungkin ramai anak lelaki, tapi kita tak ramai lelaki waktu kejadian. Kan lelaki sebenarnya dia akan tunjukkan daya juang dia. Dia lelaki. Dia lelaki sebenar waktu rasa ancaman pada agamanya, ancaman pada harta dan maruahnya. Dia anak lelaki. Dia bukan anak perempuan. Tentu bukan maksud hina anak perempuan, tapi asas keberanian. Sebab saya katakan dalam dunia ni tak ada orang jadikan perempuan sebagai tentera. Tak ada. Kalau ada ni buat kosmetik je. Kosmetik buat latihan tentera. Realiti bila perang betul, perempuan tak masuk medan. Tak masuk. Dia masuk pun buat penyibuk je. Misalnya, kalau setakat nak masak-masak, okey lah, tak apalah. Jurawat itu betul. Tapi nak masuk berperang, dia punya peratusannya kecil. Benar dalam Islam pun ada, tapi peratusannya tetap kecil. Bagaimana kisah Nusaibah, dia Allah Ta'ala anak. Juang lelaki yang berani, ada. Tapi bukanlah watak perempuan itu berperang. Ia bukan maksud penghinaan, tapi dari sudut kesesuaian. Kesesuaian. Orang lelaki ni tuan-tuan Allah jadikan dia sesuai semua benda. Menjahit sesuai, masak sesuai. Dia multitask dia boleh buat. Dia lelaki, dia boleh buat belakang. Menjahit pun boleh. Yang pandai jahit sekali bukan perempuan, lelaki. Yang pandai masak bukan perempuan. Perempuan masak 3 orang boleh lah.
Masak 3 kawah, rebah dia. Lelaki boleh. Ya memang untuk kerja-kerja besar Allah jadikan untuk lelaki. Kalau kerja-kerja rumah tangga, betul perempuan. Dia perfect. Dia kalau masak untuk suami dia, anak dia, perfect. Masak untuk jamuan, warga dia. Rambut dia mula dah macam tak ada rambut. Muka dia dah muka macam hantu dah. Tak boleh dia. Dia masak untuk isteri, untuk suami. Lawa lagi muka dia. Comel muka dia. Suami boleh datang peluk belakang lah. Tapi kalau dia masak jamuan, muka macam harimau dia. Tak muka orang. Artinya wanita bukan untuk kerja besar. Kerja kecil dia sempurna. Tapi kerja besar dia akan tunggu pergi pada lelaki. Semua lelaki. Kalau perang ni kerja paling besar sekali dalam sejarah muamalah manusia dengan orang. Perang besar. Maka sebab itu Islam ajar jangan bunuh wanita sebab dia bukan ahli perang. Itu Muammar Gaddafi, bodyguard dia. Pemimpin negara pertama gunakan bodyguard perempuan. Garang-garang perempuan. Tapi masa perang semua cabut. Tak mana dia. Semua masuk dapur mereka. Tinggallah Muammar Gaddafi seorang-seorang. Itu antara kesilapan dia. Dia nak buktikan sesuatu yang bercanggah dengan fitrah. Tak bodyguard ni tak boleh perempuan. Bodyguard jaga baju, gosok baju boleh lah. Jaga setiap langkah kita di mesti lelaki. Maka ini kita bukan sebut penghinaan, ini kesesuaian. Kesesuaian dia. Maka itu kita sebut kejantan yang sangat berani. Baik, bila kita sebut tentang sir, rahsia, memang saya katakan kita dakwa anak lelaki. Tapi bila berlaku kejadian, nampak tak jantan dia. Jadi bila ditanya tentang apa itu tawakal, ini kalau ular pergi halang dia, maka benar apa yang dia kata sebelum ini, ditunjukkan keberanian tak berubah. Dia yakin kalau izin Allah dia, kalau tidak. Dia kekal khusyuk dalam ibadah. Lalu kata Abu Yazid, betul dah tu, ada sikit tepat. Tapi bagi aku, makna tawakal kepada Allah, dia tak membezakan antara neraka dan syurga. Apa maksud kalimah tak membezakan syurga dan neraka? Ini syurga nikmat, ini neraka azab. Bagaimana tak bezakan? Kerana dia melihat penyerahan dirinya pada Allah. Saya serah pada Allah. Bagaimana bagi kita? Bagi orang benar-benar tawakal, tak ada bezanya kita dapat apa yang kita nak dengan tak dapat apa yang kita nak. Sebab kita serahkan pada Allah. Apa yang baik Allah nak beri pada kita. Apa yang baik itu menjadikan kita serah bulat-bulat pada Allah. Baik, awak ni syurga ke neraka? Saya memang nak syurga, tapi saya serah pada Allah. Saya memang nak syurga. Tak ada orang kata saya nak neraka. Tetapi kita melihat, even dalam bidang syurga dan neraka pun kita serah pada Allah. Kita tak boleh kata saya lah ahli syurga, saya serahkan urusan saya pada Allah. Saya tak boleh kata awak lah ahli neraka, ahli syurga. Saya tak boleh even cakap macam tu. Saya cuma kata mudah-mudahan dia menjadi ahli syurga. Tetapi kita melihat pergantungan kita pada Allah. Mana Allah nak letak pada kita, itu urusan Allah. Mana urusan? Mana yang Allah nak letak? Yang saya katakan hari ni kita dapat jodoh ke tak dapat jodoh, dapat rezeki ke tak dapat rezeki, sihat ke sakit, kita serah pada Allah. Sama bagi kita. Barangkali mungkin sakit itu lebih baik pada sembuh. Barangkali kita pun tak tahu. Ini urusan Allah. Saya serah. Barangkali kaya itu lebih baik pada miskin. Barangkali juga miskin lebih baik pada kaya. Barangkali ini semua dia bukan ilmu saya. Kerana tawakal menyerahkan ilmunya pada Allah. Kita memang secara ilmu kita nampak gini-gini, A, B, C, D. Lalu dengan sebab kita punya A rasa beza, lalu kita pun cuma nak yang kita nampak pada pandangan kita. Kalau kita tengok sebagai contoh, kita nak jawatan ni, jawatan A tu. Ni Ustaz, jawatan ni gaji besar, saya nak. Saya pun memang sungguh-sungguh ni interview, dah prepare. Dalam otak kita dapat beza, jawatan ni A dengan B. A bagus, saya nak A. Tiba Allah tentukan kita dapat B. Apakah berarti tak bagus kita dapat? Kalau orang yang tawakal pada Allah, dia tetap kata itu bagus. Maksudnya apa yang disebut oleh Abu Yazid Bistami bukanlah maksudnya kita nak masuk neraka. Tetapi dari sebab apa pun Allah takdirkan, maka kita redha. Kita serahkan urusan ini pada Allah. Kalau orang kata awak ni ahli neraka dah, itu urusan. Kita tak jadi macam koyak ahli neraka. Oh, awak kata saya ahli neraka, awak tu ahli neraka.
Bila orang kata awak nak di syurga, kita berkata, oh sombong. Tak, ini urusan Allah. Neraka dan syurga urusan Allah. Maka apa yang Allah takdirkan pada saya, itu baik untuk saya. Baik, itu Allah takdirkan. Tetapi bila kita serah macam tu, Allah takkan bagi mereka yang baik. Yang penting di situ kita melihat mutlak kuasa Allah. Ya Allah, aku tak tahu apakah di syurga aku dicampurkan atau di neraka, aku tak tahu. Ini urusanmu ya Allah. Itu yang menjadikan mereka sifat mereka begitu. Mereka sentiasa berhati-hati dalam setiap amalan. Sentiasa berhati-hati. Ya Allah, cuma ada dua genggaman. Satu genggaman ke syurga, satu genggaman ke neraka. Umpama digenggamkan sejumlah makhluk Allah, Allah campur ke syurga. Digenggamkan sejumlah makhluk lagi, dicampur neraka. Ya Allah, ia cuma dua genggaman, syurga atau neraka. Hanya kepadamu aku serahkan urusan. Kedatang rasa, kekuatan dalam ibadah, rendah diri, kebergantungan pada Allah. Tapi kalau kita dah rasa saya ni ahli syurga, sombongnya lain macam datang. Waktu kita kata orang tu fulan bin fulan ahli neraka, dia keji kekejian kita pada orang tu luar biasa, sehingga kita telah menutup keluasan rahmat Allah. Tak tahu walau orang tu teruk macam mana, lalu kita kata dia ahli neraka, kita sedang menutup pintu rahmat Allah yang bersifat luas, dan kita dah campur urusan Allah. Saya muamalah dengan orang tertentu sebagaimana Allah perintahkan, tapi untuk sebut neraka syurga, saya tak tahu. Ini urusan seorang yang saya sangka jahat itu dan ini, lalu saya menerakakannya, maka ini salah. Saya mungkin berani bercakap perbuatannya perbuatan ahli neraka, tapi saya tak kata dia ahli neraka. Perbuatan, kerana perbuatan itu ada nas. Curi merompak ini ada nas, dan saya tengok perbuatan ni perbuatan ahli syurga. Saya sepanjang saya kenal dia, perbuatan ni perbuatan ahli syurga. Tapi saya tak berani kata dia ahli syurga, melainkan saya berharap mudah-mudahan Allah pilih dia ahli syurga. Tapi untuk full stop berkata dia ahli syurga, ini bahaya menceroboh ilmu Allah. Dan ini bukan orang bertawakal bercakap demikian. Kalau kita kata saya berharap mudah-mudahan dia dengan kebaikan dia Allah masukkan dalam syurga, kita kata gembira kamu dengan syurga, di luar pengetahuan, di luar pengetahuan. Ini hakikat orang bertawakal, kerana kita dah serah segala ilmu gaib itu pada Allah. Ni syurga neraka ni ilmu gaib, kita tak tahu, ilmu gaib. Zohir nampak orang tu bagus dalam ibadat, mungkin dia tak ada ikhlas, mungkin. Bukan kita kata ke dia, secara kemungkinan pula. Kalau kita buat ibadat, apakah kemungkinan untuk Allah tolak itu ada? Ya ada. Apakah berkemungkinan ada perkara yang menyebabkan ia rosak ibadat kita? Ada. Ya mungkin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tulis buku, tulislah satu apa namanya, tak payah tulis jauh, tulis mesej, agak-agak ada salah yang dipanggil typo. Ada. Kadang nak beri salam, nak ejak assalamualaikum, jadi assalam kokong jadi. Mungkin tak berlaku, mungkin. Kalau sekecil itu kesilapan boleh berlaku tanpa kita sedar, sementara dalam menjalani kehidupan mentaati Allah. Mungkin. Lepas itu kita serah pada Allah. Kita berharap yang baik-baik. Kita tidak menoktahkan mana kedudukan kita. Kita berharap, kita berdoa, dan kita bertawakal pada Allah. Maka ini benar maksud. Ini maksud kata-kata Abu Yazid Bistami. Kata Sahal, permulaan tempat dalam penyandiri adalah seorang hamba terus berada di hadapan Allah, seumpama mayat berada pada tangan pemandinya. Contoh kalau kita nak sebut tentang tawakal, tengok mayat bila dimandikan oleh si pemandi, baik mayat tu membantah, mayat tu cuma diam. Dia diamlah sebab dia mati. Baik, itulah analogi dengan segala takdir yang Allah beri. Wa imma takdir itu benda yang kita tak suka pada hawa nafsu kita, atau dengan apa yang kita suka, semuanya itu kita tahu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu ini semua datang dari Allah. Maka kerana itu perumpamaan kita, kalau kita nak benar sifat tawakal kita, ialah macam orang mati yang dimandikan oleh si pemandinya, ke kanan ke kiri, diangkat kita, ditekan perut kita, dia biarkan. Kemudian dipindahkan kita ke tempat kering, dikapankan kita. Tak ada mayat pun membantah. Aku
letak kita depan untuk disolatkan. Aku pergi ke kubur sumbat. Aku tak ada kata, jangan buat aku ke kubur. Tak ada. Aku bahasa halnya seperti dia terima. Tentang begitu kita dalam urusan kita dalam kehidupan ini. Apa pun yang berlaku pada kita, kita tahu ini kurnia Allah. Ini takdir Allah. Kalau kita dapat yang senang-senang, ini juga dari Allah. Dapat benda susah-susah, ini takdir Allah. Maka semuanya kita mengembalikan kepada Allah. Sebagaimana Allah ajar kepada kita. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Dan kepada Allah dipulangkan segala urusan. Semua urusan ini daripada Allah SWT. Seorang tanya kepada Hatim Al-Asam, mana kau makan? Hatim Al-Asam, dia ni kahwin 4. Isteri ramai, anak pun ramai. Jadi kadang-kadang kita ni tanyalah, orang bini ramai ni duit mana? Kita seorang pun tak lepas ni. Kau bertanya. Tengok pula Hatim Al-Asam dengan sibuk mengajar, dengan sibuk ibadat. Kok mana dia dapat duit? Kok mana? Lalu Hatim Al-Asam bila dia tanya, Syaitan, kamu ni yang ambil makan dari mana? Ni sumber-sumber rezeki dari mana? Lah Hakim membaca ayat. Walillahi khazainus samawati wal ardh walakinnal munafiqina la yafqahun. Milik Allah segala kekayaan langit dan bumi, tapi orang munafik memang tak faham. Ada orang yang tak faham macam mana dia dapat ni. Itu orang munafik watak dia. Watak beriman tahu itu rezeki dari Allah lah tu. Macam mana Ustaz, dia ni anak 20 orang. Macam mana dia cari duit? Itulah urusan Allah. Urusan Allah. Ini macam mana Ustaz ni? Dia ni dengan isterinya ramai, adik-beradik ramai, dengan tanggungannya ramai. Macam mana? Itulah dia urusan Allah. Tak payah fikir-fikir lah. Tak payah ragu-ragu. Yang ragu cuma munafik. Sebab itu tuan-tuan orang beriman, dia tak takut beranak ramai. Orang kafir takut beranak ramai. Kenapa? Beranak ramai siapa nak tanggung ni? Ni tengah semua mahal ni. Beras pula tak ada, kita kata. Beras pula harga mahal. Tuan-tuan, rezeki urusan Allah. Ceritalah perang berlaku, tetap ada rezeki. Saya ingat guru kami cerita. Waktu Iraq dikepung oleh mereka. Lama. Dari tahun 1950. Lebih 10 tahun. Lalu ada 2 figure terkenal di Iraq. Salah seorangnya guru kami, yang waktu itu mengajar di Universiti Baghdad. Dia cerita pada saya. Saya kenal seorang yang kaya orang. Saya pun pergilah beritahu. Dulu gaji besar, duit dinar, habis jatuh. Ceritalah ni ada perang kepungan. Kata orang ini tak pesok Ustaz, doktor bawa lori datang kat rumah saya. Bawa lori. Macam saya pun bawa lori. Bawa lori, dia ada satu gudang kilang makanan. Ambil apa tu? Penuh lori, ambil rezeki. Syekh saya pun ambil penuh lori. Kemudian syekh saya kenal seorang hakim yang cukup adil di Mahkamah Tinggi Baghdad. Hakim ni orang soleh. Dan dia ada hubungan pengenalan yang baik. Lalu dia kata, Syekh, kita cakap dengan orang kaya, saya ada seorang sahabat, dia ni bukan hakim, dia ni hakim mahkamah. Pun sama, masalah sama lah, gaji dah jatuh, dia punya nilai mata wang Iraq jatuh tu. Itu kata dia, pergi suruh dia bawa lori juga dari sini. Dia punya pemurah orang kaya ni suruh bawa lori datang. Agak-agak kita kat Malaysia ada tak? Kalau susah tak ada perang datang, mesti bawa lori. Maka guru kami jumpa dengan hakim. Syekh, ni ada sahabat kita nak tolong. Dia kata, tangan ini tak akan pernah meminta dengan manusia. Saya tawakal pada Allah. Saya tak nak. Pergi kat dia, saya tak nak. Maka guru kami heran orang ni, dia punya kekuatan jiwa dia kuat. Tak nak. Dia tak akan pergi. Walau susah, pergi tak. Dia datang hantar tu cerita lain, perginya tak. Kerana dia hakim. Maka pasti ada tohmah untuk diri dia sebagai hakim. Kerana dia nak kekal berlaku adil. Tak nak menjadi orang meminta. Sebab itu kata guru kami, hakim di sebuah negara, di Malaysia sebuah negara, dia tak ada gaji, tapi dia beri cek dan tulis berapa gaji dia nak. Ada satu hakim sebuah negara, kadang tak bayar gaji dia 10,000 tak, kadang akan bagi dia cek, tulis sendiri berapa agak-agak dia layak.
Maka hakim tulis sendiri. Di situ dinilai hakim itu hebat tak hebat. Kalau hakim tahu dia kerja sekian-sekian, dia boleh letak rate dia 50,000 misalnya. Bulan ni banyak tangguh kes, 30,000 letak sendiri. Dan berdasarkan keperluan dia, supaya dia tak terima rasuah. Agak-agak bulan ni keperluan apa? Anak nak masuk sekolah misalnya, akhirnya nak kahwin seorang lagi ke misalnya, dia pun tulis tinggi sikit. Biasa 10,000 bulan lepas, bulan ni 30,000. Dia bebas tulis, tapi dia tetap menjaga integriti dia. Bayangkan dia punya gaji, dia beri cek, tulis sendiri. Agak-agak kita macam tu, dia beri cek, tulis sendiri. Ini kelih pun tipu. Integriti dia panggil. Kita punya maruah agama. Maruah ni, kita tahu kita layak dapat berapa gaji kita. Bila kita bekerja, kita dapat nilai berapa agak-agak orang layak. Saya akan letak berapa rate saya, layak saya. Saya tak akan ambil lebih daripada kelayakan saya. Bukan kita sombong dan menilai kelayakan kita. Itu yang patut. Kalau saya kata saya layak untuk sekian-sekian, banyak ni, maka saya akan ambil berdasarkan kelayakan. Kalau saya tak layak ambil, sebab saya tak kerja. Saya tak bekerja pada tempoh ini, maka saya tak akan ambil. Kenapa? Ini integriti, ataupun ini kita katakan tanggungjawab. Sebab macam tu hakim tu, dia tak dibayar gaji bulanan, tapi beri cek, dia akan tulis lagi berapa dia nak, berdasarkan keperluan. Dan semua hakim ni dia tak pernah ceroboh cek tadi yang cara tak betul. Kalau sekali dia nak tulis 100,000 sebulan, dia akan tulis berdasarkan keperluan dia, supaya dia tidak terlibat dengan rasuah dan tak perlu minta dengan orang, tak perlu tanda tangan orang. Sebab jawatan hakim jawatan penting, dia tak boleh bias. Bila mula cenderung pada orang, dia mula bias, dia mula rosak neraca keadilan dia. Ini kisah yang diceritakan oleh guru kami. Tak akan datang buat lori, dia tawakal rezekinya pada Allah. Dan maksud dia menjaga dia punya integriti dia. Ini secara umum sepintas selalu, bahawa bila kita sebut tawakal, yakin rezeki kita itu pada Allah. Sebab itu kata hati dalam bicara yang lain, walau tak tercatat di sini, orang tanya dia, Syekh Hatim, macam mana kamu memperkuatkan keyakinan tawakal kamu pada Allah? Dalam Hatim kata dengan 4 perkara. Yang pertama kata dia, aku mengetahui kalau ia rezekiku takkan ada orang ambil. Aku tahu kalau sesuatu itu rezeki aku, takkan ada orang ambil. Kan itu aku tenang. Tahu-tahu kalau rezeki kita, tahu-tahu nak biar apa, dia akan datang ke mana pun. Yang kedua kata Hatim Al-Asam, aku mengetahui bahawa amal aku tidak mungkin dilakukan oleh orang lain dengan cara baik. Kan itu aku sibuk melakukan amalan. Aku tak suruh orang lain puasa untuk aku. Aku tak suruh orang lain untuk tahlil untuk aku, baca Quran untuk aku. Sebab aku tahu orang lain dia tak akan buat sesempurna aku. Kan itu sibuk kita. Ini makna tawakal. Sibuk kita beramal dengan apa yang Allah perintah. Ni tak apa, Ustaz, kita mati nanti ada orang tahlil. Kenapa suruh orang tahlil? Baik tahlil diri sendiri. Pula nanti kita mati ada orang baca Quran kat kubur. Kenapa harap orang lain baca Quran kat kubur? Mereka tak mungkin buat dengan baik. Baik kita baca Quran sekarang. Baca Quran untuk kubur kita sekarang. Kita nak luas mana kubur kita? Kalau tuan-tuan mati, tuan-tuan nak orang baca Quran lama mana kat kubur? Tuan-tuan fikir, saya kalau boleh jangan berhenti-berhenti satu hari sudut. Awak baca Quran sekarang. Kenapa harap orang lain yang dia tak mungkin buat dengan sempurna? Tak mungkin. Yang tahlil ke kita mungkin belum tentu sempurna. Dia datang pun kerana madu dengan jepuk. Dia datang pun sebab dia nak makan. Mungkin niatnya cabang-cabang. Tetapi kita ni ada niat untuk melakukan amal untuk diri kita. Kenapa kita tak sibuk untuk diri kita pun? Yang ketiga kata Hatim, aku mengetahui Allah sentiasa memerhatikan aku. Kerana itu aku malu. Aku malu kalau Allah lihat aku buat maksiat. Ini makna tawakal. Yang keempat katanya, aku mengetahui cepat atau lambat mati sedang menunggu aku. Cepat atau lambat mati menanti aku. Kerana itu aku sibuk menyediakan bekalan untuk bertemu dengan Allah. Dengan 4 perkara ini aku bina tawakal. Pertama, kalau rezeki aku tak ada orang. Yang kedua, aku buat sendiri amalan aku. Aku tak mungkin suruh orang lain buat amalan. Yang ketiga, Allah sentiasa tengok aku. Dan aku malu kalau aku buat maksiat, dan Allah tengok. Yang keempat, mati sedang menanti aku. Kerana itu aku bersedia untuk hari kematian, bertemu dengan Tuhan. Pada ini asas
Ini hati al-asam. Macam mana dia membina tawakal pada Allah sehingga datang bahawa rezeki saya datang. Wallahu a'lam.